Sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Murid-murid boleh ikut bersama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi satu lagi tajuk dalam pendidikan Islam tahun 5 bidang akidah, iaitu syirik merosakkan akidah. Mari kita perhati dan teliti. Di sini Ustazah kongsikan satu gambar rajah berkenaan dengan syirik. Yang pertama, menyembah berhala. Yang kedua, memuja jin dan syaitan. Yang ketiga, mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Yang keempat, berdoa kepada makhluk selain dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat-empat contoh ini adalah contoh perbuatan syirik yang merosakkan akidah. Persoalannya di sini, mengapakah syirik boleh merosakkan akidah? Cuba murid-murid fikirkan apakah jawapan yang paling tepat. Baiklah murid-murid, di sini Ustazah kongsikan apakah pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, iaitu hati, perkataan dan perbuatan. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah dalil yang menunjukkan larangan tentang perbuatan syirik? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Baiklah, seterusnya, apakah hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Murid-murid, hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Baiklah murid-murid, seterusnya, mari kita baca dan hayati. Apakah jenis-jenis syirik? Syirik terbahagi kepada dua bahagian, iaitu syirik jali, iaitu syirik besar. Yang kedua, syirik khafi, iaitu syirik kecil. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah pengertian syirik jali? Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Baiklah, seterusnya, apakah contoh bagi syirik jali? Antara contoh-contoh bagi syirik jali ialah menyembah berhala, menyembah matahari, bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seterusnya, apakah pula kesan syirik jali dalam kehidupan kita? Antara kesan syirik jali ialah yang pertama, membatalkan akidah. Yang kedua, berdosa besar.
Yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Baiklah murid-murid, bagaimana cara kita untuk menjauhi syirik jali? Antara cara menjauhi syirik jali ialah yang pertama, mendalami ilmu tentang Islam. Yang kedua, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk kepada syirik yang kedua, iaitu syirik khafi atau syirik kecil. Dari segi pengertian, syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Baiklah, untuk lebih memahami tentang syirik khafi, Ustazah kongsikan contoh berikut. Riak iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Baiklah, seterusnya, apakah kesan syirik khafi dalam kehidupan kita seharian? Antara kesan syirik khafi ialah yang pertama, menghapuskan pahala amalan kita. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup tidak tenang. Baiklah murid-murid, seterusnya bagaimana cara untuk kita menjauhi syirik khafi? Antara cara yang terbaik untuk menjauhi syirik khafi ialah yang pertama, melatih diri supaya ikhlas. Ikhlas adalah kunci amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini, kita hendaklah mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal serta menjauhi syirik, sama ada syirik jali iaitu syirik besar ataupun syirik khafi iaitu syirik kecil yang boleh merosakkan akidah. Murid-murid, untuk menguji tahap penguasaan tentang tajuk ini, Ustazah telah sediakan satu lembaran kerja. Diharap murid-murid dapat menjawab semua soalan yang diberikan. Murid-murid boleh ulang semula video ini untuk lebih menguasai pelajaran kita hari ini. Untuk akhirnya, Ustazah berharap agar murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.